berbicara berkaitan dengan kaedah ataupun teknik kita berkomunikasi dengan Al-Quranul Karim. Bersempena bulan Ramadan ini, bulan yang mulia, dan kemuliaan Ramadan ini antaranya ialah dengan kemuliaan Al-Quran yang diturunkan pada bulan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Nazir Masjid Al-Falah, seterusnya ahli jawatankuasa, tuan-tuan imam, para pegawai masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan peluang dan kesempatan untuk berada pada bulan Ramadan sehinggalah di penghujung bulan ini. Mudah-mudahan di penghujung bulan ini kita akan mendapat rezeki bertemu dengan Lailatul Qadar. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, pada tengah hari ini saya ingin berbicara berkaitan dengan kaedah ataupun teknik kita berkomunikasi dengan Al-Quranul Karim. Bersempena bulan Ramadan ini, bulan yang mulia, dan kemuliaan Ramadan ini antaranya ialah dengan kemuliaan Al-Quran yang diturunkan pada bulan ini. Dan mana-mana masjid biasanya ada mengadakan tadarus dan majlis khatam Quran di hujung-hujung bulan Ramadan ini. Tetapi bagaimanakah cara untuk kita meneruskan usaha bagi kita terus berinteraksi dengan Al-Quran selepas daripada Ramadan? Maka untuk itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tengah hari ini kita akan membicarakan tentang kaedah, 6 kaedah ataupun teknik untuk kita berkomunikasi supaya kita akan merasa dekat dengan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Quran ini dalam bahasa Melayunya bererti bacaan. Al-Quran bererti bacaan. Bila diperintahkan kita baca, maka Al-Quran itu adalah bacaan. Bacaan-bacaan ini, tuan-tuan, ada 3 jenis, 3 cara orang baca. Yang pertama, baca dalam hati. Ada tak orang baca dalam hati? Kan? Orang Melayu panggil baca dalam hati katanya. Yang kedua, baca dengan melihat teks. Baca, kita tengok, dan kita baca dengan melafazkan bacaan itu. Tengok teks. Macam tuan-tuan baca Al-Quran lah. Pegang Quran, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dengan tengok teks. Yang ketiga ialah baca, tetapi baca itu tanpa melihat teks. Dengan masih lagi mulut tu berkumat-kamit membaca sesuatu. Ada 3 cara baca. Baca yang pertama, kita baca tapi kita tengok mulut kita tak kemat-kamit baca. Yang kedua, baca tengok teks. Macam tuan-tuan baca Al-Quran lah, tengok teks. Disebut sebagai baca kerana kita melafazkan bacaan itu. Yang ketiga, baca tanpa tengok teks. Tuan-tuan baca dalam semayang, baca tak? Baca. Tengok teks ke tak? Tak tengok teks. Tapi baca tak? Baca. Ketiga-tiga ni jenis bacaan.
Dalam sembahyang yang dianggap sebagai baca apabila baca sama ada tengok teks ataupun tak tengok teks, mulut kena berkomak-kamit. Kalau dalam sembahyang tuan-tuan baca passion macam kita baca dalam hati, bacalah hati, mulut tak komak-kamit, maka itu tidak dianggap sebagai bacaan dalam sembahyang. Kalau kita kat luar ni, kita terimalah dia sebagai baca. Kan, baca surat khabar, takkanlah kita nak baca satu sebiji, kan, tengok, kita faham. Tapi yang diterima dalam konteks sembahyang dan akan diberikan pahala oleh Allah Ta'ala ketika mana kita membaca sesuai dengan namanya Iqra, apabila kita melafazkan bacaan itu sama ada melihat ataupun tanpa melihat teks. Oleh kerana itu, dua-dua cara ni kita diberikan pahala oleh Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Iqra, bacalah. Bila diperintahkan Rasulullah supaya baca, bacalah. Ketika mana Jibril jumpa Rasulullah, bacalah. Memanglah di hadapan Rasulullah tak ada apa-apa teks. Bacalah. Mungkin dalam bahasa Melayu ni kita sebut cekau sebut, cekau cakap. Itulah bahasa kampung kita lah. Cekau cakap, cekau sebut, cekau ungkapkan. Itu bahasa buku sikit, kan. Cuba baca, kan. Itu konteks yang disebut sebagai baca ketika mana Rasulullah diperintahkan untuk baca ketika mana wahyu yang pertama diturunkan kepada baginda. Begitu juga dalam Al-Quran ada disebutkan ayat wa idza quri'al Quran, apabila dibacakan kamu Al-Quran. Hanya disebutkan, dibunyikan, dilafazkan, fastami'u lahu, hendaklah kamu dengar, wa ansitu, kamu diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Baca ni tuan-tuan ialah kita membaca mesej daripada Allah. Kita membaca Al-Quran berarti kita membaca satu mesej daripada Allah. Allah adalah zat yang kita tak dapat nak akses, tak dapat nak capai. Kan? Kita menerima Allah Ta'ala dan kita terima dia sebagai zat mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Namun apabila Allah Ta'ala nak menyampaikan mesejnya kepada kita, Allah Ta'ala menggunakan mesej, bahasa menerusi laras bahasa yang boleh kita faham. Kan? Kalau kita tak faham, macam mana mesej nak sampai dekat kita? Allah Ta'ala menggunakan teks bahasa Arab yang boleh dibaca dan difahami oleh semua orang. Dan ada juga kekuatan pada bahasa itu yang menyebabkan kenapa dipilih sebagai bahasa Al-Quran yang penting disampaikan kepada kita. Kalau contohnya tuan-tuan, kita bila berbicara dengan seseorang, kita akan menyesuaikan bahasa kita dengan orang yang berada di hadapan kita. Barulah mesej itu akan mudah sampai, akan cepat sampai, akan berkesannya mesej itu kepada orang yang berada di hadapan kita. Macam tuan-tuan, sebagai contoh, di kanan saya ni ada seorang orang Cina. Depan saya ni ada orang Kedah. Di kiri saya ada orang Kelantan. Saya beradab dekat orang Cina tadi, lu pergi mana? Lu tak boleh letak kereta dekat situ, gua tak nak tahu. Kita cakap dengan bahasa sesuaikan dengan dia Cina, lu gua dengan dia. Depan pula orang Kedah, hang nak pergi mana? Tadi lu gua, terus hang nak pergi mana? Kan? Belah kiri orang Kelantan pula, demo nak klik bila? Demo pula. Daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain, kita berubah. Kita punya bahasa dan kita membahasakan diri kita dengan bahasa yang tentu. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita menyesuaikan bahasa kita, laras bahasa kita dengan orang yang berada di hadapan kita. Itulah prinsip dalam komunikasi. Supaya mesej itu sampai dengan berkesan. Kalau kita bercakap dengan dia dalam bahasa yang dia tak faham, dia orang Melayu, kita cakap Arab dengan dia, ila aina anta, dia termangu-mangu, dia tak tahu. Buat apa kita nak bagi dia benda yang tak faham? Kena cakap bahasa yang dia mudah faham. Kau nak pergi mana? Kan senang. Sebab
Bukan konteks itu, konteks mengajar dalam kelas lain, dalam berbicara lain. Begitu juga tuan-tuan, kalau tuan-tuan bercakap dengan haiwan masalahnya. Tuan-tuan bercanggih dengan kucing, panggil ayam, kita akan membunyikan bunyi yang sesuai dengan haiwan berkenaan. Betul tak tuan-tuan? Ada kucing, tuan-tuan panggil macam mana kucing? Tuan-tuan panggil miau. Kan? Kalau ada ayam, ada tak orang USG ni boleh ayam? Kan? Mula ayam kita panggil kurr, kita panggil dia. Mana ada orang panggil ayam dengan bunyi kucing? Kan? Ayam tu berheran, ini orang nak panggil aku ke nak panggil kucing? Kita sesuaikan bahasa kita. Ini prinsip komunikasi. Bila Allah Ta'ala bercakap, berkata-kata, sebab Al-Quran itu ialah kalamullah, kata-kata Tuhan. Bila kata-kata Tuhan ini, Allah Ta'ala menyesuaikan bahasanya dengan kita supaya kita memang boleh faham. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, Al-Quran ini punya seninya, bahasanya boleh dipelajari, bacaannya. Dengan tajwidnya, dengan apanya kita baca. Malahan Al-Quran ni banyak dibaca tetapi mungkin ramai yang tidak memahami maksud yang terdapat dalam Al-Quran. Tak apalah, pelan-pelan lah. Sikit demi sikit, dan hari ini saya akan cuba cerita bagaimanakah kaedah kita nak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Oleh kerana Allah Ta'ala nak menyampaikan mesejnya kepada kita. Apabila kita dipanggil dalam Al-Quran, kita hendaklah merasa kita sedang berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena ada perasaan begitu. Seperti mana ketika mana dalam semayang, tuan, kita dianggap bagaikan menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala berada di hadapan kita. Dalam satu hadis ada disebutkan, ada sahabat-sahabat Nabi dulu, dia meludah di hadapan. Dalam masjid, tak adalah seindah masjid kita zaman Nabi. Kan, tengah pasirnya pun semua. Ada sahabat yang mungkinlah dia orang kampung sangatlah, orang Arab, Badawi. Dia ludah kat depan. Kan, Nabi lepas semayang, Nabi marah. Kan, dengan bahasanya yang agak, nak kata kasar tak kasar, tapi tegaslah. Kan, kalau kamu semayang, jangan sekali-kali kamu meludah di hadapan kamu. Begitulah kalau diterjemahkan dalam bahasa kita. La yabzuqanna. Janganlah kamu sekali-kali meludah di hadapan kamu. Kalau nak meludah, ia pun di belah kiri kamu. Kan? Ataupun baju, kalau nak ni kita ludah kat baju supaya dia tak adalah. Jangan ludah bahagian depan, Nabi marah. Kenapa? Kalau kamu semayang, kata Rasulullah, bagaikan Allah Ta'ala berada di hadapan kamu dan juga di hadapan dengan kiblat. Kiblat kat sana bagaikan Allah ada kat depan. Bukan bermakna Allah ada kat depan, maknanya kamu sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ketika mana semayang. Ketika mana Al-Quran, tuan-tuan, kita bila membaca Al-Quran, kita rasa Allah Ta'ala sedang panggil kita, sedang bercakap dengan kita. Contohnya tuan-tuan ialah, dalam Al-Quran ada perkataan wahai. Wahai orang yang beriman. Wahai orang yang beriman ke wahai orang-orang yang beriman? Orang ke orang-orang, tuan-tuan? Wahai orang yang beriman ataupun wahai orang-orang yang beriman? Orang ke orang-orang? Kalau orang, orang lah. Kalau orang-orang ni, orang ke bukan orang? Orang-orang ni, orang ke bukan orang? Allahualam, itu bahasa lah kan. Kalau orang kampung dia kata itu orang-orang yang dekat bendang tu. Itu orang-orang. Itu bukan orang, itu orang-orang. Tak apalah. Wahai orang yang beriman. Allah Ta'ala panggil orang yang beriman. Kan? Adakah kita terasa kita dipanggil oleh Allah Ta'ala? Sebagai contoh tuan-tuan, kalau disebut wahai penduduk USJ, kan, nanti air akan berlaku penambahbaikan jalan raya yang menyebabkan bekalan air terputus. Kan. Tuan-tuan penduduk di USJ, saya di Bangi. Tuan-tuan terasa tak bila disebutkan begitu, penduduk SJ ni ada berlakunya kerosakan, berlakunya penambahbaikan jalan, akan berlakunya gangguan bekalan air. Tuan-tuan terasa ke tak terasa bila disebutkan begitu? Ke buat tak tahu je? Bukan aku punya, bukan tempat aku. Kan? Kalau bukan tempat kita, kita buat tak tahu je. Ni USJ, saya duduk Bangi.
kan? Biarlah orang ISG lah yang baca benda tu, kan? Kalau kita penduduk di tempat ini, kita akan terasa, ini betul ni, mesej penting. Kalau kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, wahai orang yang beriman, adakah kita tak terasa apa-apa dipanggil sedangkan kita dipanggil, sedangkan kita orang yang beriman? Itu contoh bagaimana kita perlu ada yang bentuk dipanggil dengan komunikasi ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum saya pergi kepada 6 teknik ini, kita kena faham bahawa kita ada sekurang-kurangnya 3 bentuk komunikasi kita dengan Tuhan, supaya kita dapatkan gambaran apa sebenarnya komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi kita menerusi semayang. Semayang komunikasi kita dengan Allah. Semayang komunikasi kita dengan Allah ni ialah komunikasi yang formal. Kita tunduk bangkit, bacaan tak boleh buat ikut suka, kan? Tak boleh nak melompat, tak boleh nak bercakap, tak boleh. Baca dengan bacaan yang tertentu, pergerakan yang tertentu, pakaian yang tertentu, keadaan yang tertentu. Kena wuduk, tak sah. Kita berkomunikasi dengan Allah? Ya, kita berkomunikasi dengan Allah dalam semayang. Yang kedua, komunikasi kita menerusi doa. Doa komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak formal. Tuan-tuan nak doa apa, cakap apa, Melayu ke, orang putih ke, Arab ke, apa ke, Jawa ke, ikutlah. Tak ada masalah. Komunikasi antara kita dengan Allah menerusi doa. Yang ketiga, komunikasi kita menerusi Al-Quran. Diberikan teks yang tentu, kita baca. Tak boleh ubah, walaupun speaking pun, walaupun sebaris pun, tak boleh ubah. Sebab dia dah fix Quran. Baca, cuba fahamkan apa yang terkandung dalam Quran, sebab dia adalah ada unsur komunikasi di situ. Yang keempat ialah komunikasi, kan, walaupun agak lemah tapi ada unsur komunikasi kita dengan Allah Ta'ala menerusi zikir. Ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kita ingat Allah, kita baca doa, kita waktu kereta kita baca doa, ingat Allah Ta'ala, kan? Ingat itu, zikir itu adalah hubungan komunikasi kita dengan Allah Ta'ala. Melihat hubungan kita daripada perspektif komunikasi. So, bagaimanakah kita berkomunikasi dengan Allah Ta'ala menerusi Al-Quran? Ada 6 cara. Yang pertama, kita kena perhati dalam Al-Quran ni ada ayat bersifat suruhan. Ada ayat bersifat perintah. Tak adalah perintah macam mana kita besar sangat. Ambil contoh mudah, tuan-tuan. Ialah, saya ambil contoh daripada juzuk Amma, perkataan qul, katakanlah. Katakanlah ini ialah ayat suruhan, ayat perintah, ayat permintaan. Katakanlah. Kalau tuan-tuan buka dalam terjemahan Al-Quran, tuan-tuan akan jumpa terjemahan itu, dia menyebutkan katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad. Bila surah ini disebut wahai Muhammad, kita sebagai orang Islam, adakah kita tak terasa dipanggil katakanlah wahai Faisal? Katakanlah wahai Ali, katakanlah wahai Umar, katakanlah wahai Musa, katakanlah wahai Bakar. Allah bercakap dengan kita. Kita bayangkan kita sedang berkomunikasi kita dengan Allah. Katakanlah, maknanya katakanlah wahai Faisal. Sebab Al-Quran itu bukan sekadar diturunkan untuk Nabi kita sahaja. Untuk kita juga. Qul, katakanlah wahai Faisal, apa yang aku kena cakap? A'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas, aku kena berlindung. Siapa yang kena berlindung? Kita lah. Kita rasa kita sedang bercakap dengan Allah Ta'ala. Bila kita berinteraksi begitu, tuan-tuan, kita akan rasa terlagi-lagi bila kita membaca Al-Quran. Kita akan rasa tak habis. Apa lagi nak cakap? Apa lagi? Kan? Kalau kita baca teks Al-Quran itu dengan bentuk kita rasa macam kita tengok kayu depan saya, tengok kayu, tak ada apa-apa, maka kita akan cepat bosan. Tak ada apa-apa interaksi kat situ. Macam kita ada telefon lah. Kita ada telefon, kalau telefon ini bersifat interaksi, kita menggunakan WhatsApp ke, media sosial ke, Facebook dan sebagainya. Kita tulis, dia pun tulis. Kita cakap, dia pun balas. Kita akan seronok. Lama pun tak apa. Lama pun rasa sekejap. Betul tak? Kan? Tapi kalau telefon kita guna Nokia 3310,
Kan? Berkira-kira kita nak hantar SMS kan tuan-tuan. Kan? Sekali hantar 10 sen. Sekali hantar sekupang. Belum tentu dia balas lagi. Hantar lagi 10 kali dah RM1. Hantar dengan smartphone ada unsur interaksi kan. Kita hantar banyak kali pun tak apa, ada internet lah. Kan? Hantar banyak kali tak kena. Kan? Setiap kali kita hantar. Kan? Ada interaksi. Bila ada interaksi, kita akan seronok. Kita berasa tengok phone ni, rasa sekejap je. Tapi kalau tengok masa, lama sebenarnya. Tengok Al-Quran, kan? 10 minit je, rasa lama dah. Kenapa rasa lama? Sebab kita mungkin kurang ada interaksi dekat situ. Mungkinlah tuan-tuan cakap, saya tak tahu bahasa Arab. Tak apa tuan-tuan, benda yang saya sebutkan ini bukanlah mesti mengaji tinggi, belajar bahasa Arab. Cuma mungkin kita kena selok sikit-sikit je punya terjemahan. Kita boleh rasa interaksi itu wujud dalam diri kita ketika mana kita membaca Al-Quran. Ketika mana kita berjumpa dengan ayat-ayat yang bersifat suruhan macam tadi. Qul tadi. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Surah Izaja. Surah Izaja ni surah apa tuan-tuan? Surah Izaja. Kita orang Melayu ni dia ajar nama surah pangkal surah. Surah apa? Surah Tabbat Yada. Surah apa? Surah Tabbat Yada. Ustaz, kan sebab kita belajar kecil-kecil macam gitu kan. Baca Tabbat Yada, baca Tabbat Yada lah kita kan. Tu kita punya belajar dulu-dulu lah kan. Sekarang mungkin dah berubah kot cara budak-budak belajar kan. Bila kita baca surah Izaja, surah An-Nasr kan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka tasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu dan minta ampunlah kamu. Kan? Siapa yang kena tasbih? Nabi jika yang kena tasbih. Dah, kita yang kena tasbih. Siapa yang nak kena puji Tuhan? Nabi jika yang nak kena puji Tuhan? Tidak, kita yang kena puji Tuhan. Wastaghfir, minta ampun. Siapa yang kena minta ampun? Kitalah yang kena minta ampun. Kan? Bila kita baca perintah yang sebegini, tasbihlah kamu, semayanglah kamu, kan? Minta ampunlah kamu. Siapa kena? Kitalah yang kena. Kitalah yang kena buat. Kan? Begitu juga kita kemana kita baca surah favorite kita lah, Inna a'tayna. Nah, terpasan tak? Kita sedang bercakap dengan Tuhan. Tuhan suruh kita, fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Aku dah bagi kepada kamu nikmat yang banyak. Walaupun ayat itu turun kepada Rasulullah, kan? Dia juga kena pada kita. Aku telah bagikan kepada kamu. Kepada siapa? Kepada kita. Al-Kautsar. Banyaklah tafsiran, antaranya nikmat yang banyak. Dapat dah kita nikmat yang banyak. Banyak kita dapat nikmat. So apa kita kena buat? Kan? Fasalli li rabbika wanhar, maka doalah kamu dan sembelihlah kamu ketika mana musim hari raya haji. Sembelihlah kamu. Siapa yang kena sembelih? Kitalah yang kena sembelih. Kita meneliti ayat-ayat ini. Ayat ini bagian Allah telah berkomunikasi dengan kita. Kan? Yang kedua tuan-tuan, ayat larangan. Ada ayat larangan. Dalam Al-Quran ada ayat yang diharamkan kamu, kan? Kamu jangan begitu, jangan kamu mencaci, jangan kamu hina, jangan begitu, jangan begini. Siapa yang nak kena larang tu? Kitalah yang nak kena larang. Tiba-tiba kita tak rasa berkait dengan kita. Macam cerita tadilah, kan? Kepada penduduk USJ, nanti berlakunya gangguan air. Memang berlaku gangguan air, tapi kita tak tahu je. Buka-buka pilih tak ada air. Marah gitu. Pasal apa? Lah, orang dah bagi mesej dah, bacalah. Kan? Dia tak nak baca sebab dia tak rasa mesej yang sampai tu berkait dengan dia. Ini masalah kita tuan-tuan. Yang pertama apa tadi? Ayat suruhan. Yang kedua ayat larangan. Yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran ni banyak perkataan wahai. Wahai. Wahai orang beriman. Wahai manusia. Kan? Siapa dia orang beriman? Kitalah orang beriman. Wahai manusia. Siapa dia manusia? Kitalah manusia. Kita tak rasa kita pula manusia pula. So, kita ni apa benda? Bila dipanggil kita wahai manusia, kitalah. Kan? Kita tengok orang apa lagi? Kitalah. Nampak tak? Kan? So, itu konteks ketika mana kita membaca Al-Quran. Wahai ayat ya ayyuhallazina amanu, ada lebih kurang dalam, saya tak ingat, saya lupa ada catatan kat sini. Dalam 100 lebih kot. Ada 80 gitulah. Kan? Wahai manusia lebih banyak daripada itu.
kan, 280 lebih kalau tak silap saya, lebih banyak wahai manusia, wahai yang beriman, kan, kurang daripada wahai manusia. Wahai manusia mesejnya umum, kamu Islam ke tak Islam ke, wahai yang beriman, khusus orang yang beriman, kan. Ada pula lagi wahai hamba-hambaku, ada juga dalam Quran, hamba-hambaku. Itu kita tak rasa kita hamba Tuhan, kita baca je pintu selalu, kan. Rugi tuan-tuan bila kita ada interaksi begitu, kita akan rasa Tuhan panggil aku, Tuhan dah sebut aku. Kalaulah tuan-tuan orang sultan lah contohlah kan, di negeri kita ni yang paling besar sultan lah, kan. Sultan better mengharapkan encik sekian sebut nama kita dalam ucapan dia, berbunga-bunga hati kita dah bila disebutkan nama kita dalam ucapan dia, kan. Dalam Al-Quran takkanlah nak sebut kita nama seorang-seorang, kan. Tapi kalau Tuanku Sultan menyebutkan bahawa dia kata orang USJ ni baik-baik belaka, kita pun tumpang bangga ke tak tumpang bangga tuan-tuan, kan. Tumpang bangga lah, kan. Bila dipuji, dia kata orang USJ ni pemurah belaka, baik-baik belaka, kita tumpang bangga. Kenapa kita tumpang bangga? Kita disebutkan, kita adalah penduduk di sini USJ, kan. Kita pun tumpang bangga juga, kan. Sebab apa? Sebab kita rasa kita pun termasuk dalam kumpulan berkenaan. Kalau nak sebut nama satu-satu semua ni memang tak cukuplah Quran, kan. Tapi disebutkan kategori-kategori yang sedemikian supaya kita terasa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Allah Taala panggil kita, takkan kita buat tak tahu. Orang yang beriman kita tak tahu. Orang panggil, Assalamualaikum cik, nak ke mana? Orang tak tahu, kan. Kalau 10 kali kalau tuan-tuan cakap macam tu, orang buat tak tahu, apa rasa hati tuan-tuan, kan. Mungkin kita pun rasa, salah cakap ke aku ni, kan. Salah sebut ke sampai orang buat tak tahu je. Gitulah bahasanya kalau Allah Ta'ala tak adalah kecil hati, kan. Bukan masalah Allah Ta'ala kecil hati, tapi kitalah yang kurang adabnya, kurang caranya kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat tuan-tuan, dalam Al-Quran banyak perkataan iz. Dalam Al-Quran banyak perkataan iz. Khususnya daripada surah Baqarah banyak perkataan iz. Wa iz qala Musa, ingatlah ketika mana. Iz ni maksudnya ingatlah. Ingatlah, kan. Ingatlah ni adalah satu kaedah yang digunakan untuk kita lebih menghayati apa sebenarnya yang disebutkan selepas daripada itu. Cerita Nabi Musa, cerita penduduk dia, kaum dia, cerita macam-macam lah cerita selepas daripada itu. Tujuannya bukan sekadar nak cerita kosong Quran ni, nak bagi pengajaran kepada kita, kan. Sebab itu bila kita membaca perkataan iz, cuba kita tengok bawah terjemahan apa benda yang nak diizkan oleh Tuhan, apa yang diingatkan oleh Tuhan. Banyak cerita-cerita, kan. Kurang-kurangnya kita baca apa dia, kan. Mungkin kita tak berapa faham makna, tak apalah, kurang-kurangnya kita tengok, Tuhan nak bagi ingat aku ni kot, kan. Orang yang belajar, yang pandai bahasa Arab pun bukannya semua boleh tafsir Quran juga. Sebab tafsir Al-Quran ni bukan sekadar ada tahu bahasa Arab tak, dia kena mengaji, kena belajar kaedah-kaedahnya, kan. Kena lihat dia punya bagaimana ulama-ulama lu tafsirkan, bukan boleh tafsir ikut suka, kan. Tapi sekurang-kurangnya bila ada perkataan ni kita tengok supaya kita tahu apa benda yang Allah Ta'ala panggil kita. Yang kelima tuan-tuan, dalam Al-Quran ni banyak juga perkataan manusia, kan. Contohnya qul a'udzu birabbin nas, kan. Aku berlindung daripada Tuhan manusia. Siapa dia manusia? Kitalah manusia. Malikin nas, Tuhan manusia. Ilahin nas, raja Tuhan kepada manusia. Malikin nas, raja kepada manusia, kan. Nak berlindung daripada misyaril waswasil khannas allazi yuwaswisu. Ada perkataan manusia. Bila perkataan manusia kita rasa apa benda ni, kitalah tu. Begitu juga perkataan manusia dalam Quran ni disebut al-insan. Innal insana lafi khusrin, manusia berada dalam kerugian. Siapa dia yang rugi? Mungkinlah kita lah kot, kan. Tapi harap-harap kita tak rugilah, sebab illal ladzina amanu wa amilus solihat, melainkan orang yang beriman dan beramal soleh, kan. Ini perkataan al-insan. Innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia ni gedebek. Kalau tanya kata yatgha ni, dia ni something, kan, melampau-lampau, kan. La yatgha, manusia melampau. Siapa dia yang melampau-lampau? Kok kita ke? Janganlah harap-harap, janganlah kita melampau.
Kan? Siapa dia yang melampau? Ada diperincikan ayat berkenaan. Innal insana li rabbihi lakanun. Sesungguhnya manusia ni degil dengan Tuhannya. Mudah-mudahan kita tak degilah dengan Tuhan. Ada perkataan al-insan. Bila perkataan al-insan memang directly sebut kita. Siapa kalau tak kita? Kitalah manusia. Kan? Maka bila ada perkataan ini kita rasa apa yang Tuhan panggil aku? Kan? Yang keenam tuan-tuan, bila ada perkataan kami, ada perkataan kamu, ada perkataan aku. Ini semua bentuk-bentuk komunikasi. Kami. Contohnya tuan-tuan ayat surah Alam Tarokai, surah Al-Fil. Alam Tarokai fafa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu tengok? Kamu tengok. Tidakkah kamu tengok? Kamu perhatikan apa yang Tuhan dah buat kepada tentera bergajah. Siapa yang nak tengok? Siapa yang nak tengok tu maksud siapa yang nak faham ambil pengajaran? Siapa dia? Kita lah. Kan? Alhaakumut takatsur, melalaikan kamu. Sebab sifat yang tamak yang ada dalam kalangan kamu. Takatsur ni suka membanyak-banyakkan ni, tamak lah dalam bahasa kita mudah faham. Kan? Suka membanyak-banyakkan harta, membanyak-banyakkan ni, tamak. Kan? Melalaikan kamu sehinggalah kamu masuk kubur. Siapa dia kamu tu? Kita lah. Kan? Kami, ada dalam Quran perkataan kami, ada perkataan kamu. Ini semua konteks-konteks yang kita boleh rasakan sedang bercakap dengan kita. Kan? Lalu sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bila adanya unsur interaksi ini, kita akan lebih seronok, lebih rasa terlagi-lagi. Lagi-lagi. Lagi ni unsur gila pun ada. Kan? Bukanlah gila, maksudnya bila lagi ni dia akan rasa buat akan rasa macam tak cukup. Kan? Maknanya dia akan cuba baca, Itu antara kaedah dan cara tuan-tuan yang boleh kita gunakan supaya kita dapat berinteraksi lagi halus kita dengan Al-Quranul Karim. Jadi kalau dia kata saya Ustaz tak ngaji bahasa Arab Ustaz, ialah memang kita pun faham nak lagi menghayati ni kena belajarlah bahasa Arab. Tapi sekurang-kurangnya ada 6 perkara yang saya sebutkan tadi. Apa tuan-tuan? Yang pertama, kan, ayat suruhan, ayat perintah. Yang kedua, ayat larangan. Yang ketiga, adanya perkataan wahai. Yang keempat, adanya perkataan iz, ingatlah. Yang kelima, ada perkataan manusia. Ada yang keenam, adanya kami, kamu, aku. Ini sekurang-kurangnya tuan-tuan. Kalau lebih lagi memang kena baca bahasa Arab lah. Kan? Tapi sekurang-kurangnya ini. Adalah kita nampak sikit. Ada perkataan kamu tu siapa dia? Aku lah tu kot. Terasalah kita ditegur. Kan? Orang tua kata makan siapa yang makan cili terasalah pedahnya. Kan? Ini makan cili pedah apa pun tak ada. Apa benda? Maknanya lidah dia tu tak ada ni lah kot. Kan? Sedar-sedar je senak perut. Sebab makan pedah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan 6 perkara ini mungkin boleh membantu kita sama-sama supaya kita lebih dan terus menghayati Al-Quranul Karim. Kerana Al-Quran ni adalah kitab interaksi yang bila kita baca, kita tak jemu-jemu kita baca. Kenapa kita tak jemu? Kerana antaranya ada unsur interaksi itu yang menyebabkan kita tak jemu. Kalau tuan-tuan bersembang dengan orang, kan, sonok sembang dengan dia. Tuan-tuan cakap, dia pun cakap. Tuan cakap, dia pun cakap. Sampai pukul 12, sampai petang pun kita banyak benda yang kita nak sembang. Tapi kalau kita sembang dengan dia, cakap, kan, kita saja yang bercakap. Dia cakap, dia kata. Itu pun untung ada kan. Saya rasa tuan-tuan kalau macam tu 10 minit je lah. Kan? Kita pun Allah, aku nak sunat perut lah. Kita buat alasan nak balik lah tuan-tuan. Kalau cakap macam itu. Kan? Begitulah bahasanya kita tuan-tuan dengan Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama. Dan kita terus membaca Al-Quran walaupun selepas daripada bulan Ramadan ini. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.